wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Semoga Allah terima amalan kita yang kita buat tu. Semoga Allah terima amalan kita. Sebab apa kita sebut semoga? Sebab kita tak tahu lagi Allah terima ke tak. Lagi belum masuk syurga kan. Begitulah keadaan orang beriman. Lagi belum lagi masuk syurga, kita mengharapkan, roja, mengharapkan. Kalau kita yakin sangat, kita kata aku ahli syurga, Allah tegur, Allah ingatkan, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Kamu jangan bersihkan diri kamu sehingga kamu menganggap kamu ahli syurga dah. Jangan. Allah lebih mengetahui siapa yang paling bertakwa. Sebagai nak beritahu bahawa jangan sedap hatilah. Habis kita buat juga ni, semoga. Dan semoga kita tu sangat-sangat kita mengharapkan, sebab kita nak selamat di akhirat nanti dengan amalan kita lah. Dengan amalan kita. Bukan dengan rupa paras kita kan. Tengok handsome ni, handsome. No. Ataupun keturunan mana? Negeri mana? Tengok nama IC. Ada IC tak? No. Bukan IC, bukan pasport, bukan keturunan atau negeri mana-mana. Melainkan iman dan amal. Iman dan amal. Allah terima kan? Wah, itu yang kita nak tu. Baik. Bila sebut nak terima amalan ni, dua syarat nak diterima amalan ini. Yang pertama, mesti bertepatan dengan syariat. Bertepatan maksudnya Allah ajar macam mana, Nabi ajar macam mana, macam tu kita buat. Maghrib 3, Isyak 4. Wajib tu kita mesti kena ikut tepat. Kalau yang wajib. Puasa bulan Ramadan penuh, subuh sampai ke maghrib ngam-ngam. Tapi kalau yang sunat, terpulang lah yang sunat. Tarawih 8 ke 20. Kalau kita pergi tempat lain 36, terpulang. Kalau yang open, okey, terpulang. Tapi kalau yang wajib, so kita buat sebagaimana yang dikehendaki. Maka itu syarat pertama untuk nak diterima. Syarat yang kedua untuk nak diterima adalah, yang kedua adalah mesti ikhlas. Ikhlas maksudnya hati bersih. Ikhlas daripada perkataan khalas, licin, habis. Ikhlas menghabiskan, melicinkan, sehingga tidak ada di dalam hati kita kerana orang tu jiran ke, mak mentua ke, kawan ke, orang tu ke, orang ni ke, awet markah kita ke, bukan. Kerana Allah. Itu dia. Barulah Allah terima. Kalau betul maghrib buat 3, Isyak buat 4, tarawih buat sekadar mampu, tapi kan ni kerana awet ni awet. Tunang. Isteri aku, pak mentua aku dan siapa-siapa. Dah Allah tak diterima. Tak diterima amalan. Itulah yang berlaku di akhirat besok. Dikatakan ada 3 golongan yang buat kerja besar. Kerja tu sangat besar nisbah dalam agama Islam. Sangat besar, tapi sayang Allah kata tipu kepada 3 golongan ni. Kepada 3 orang ni Allah kata kamu tipu, masuk neraka kamu. Apa dia? Yang pertama, seorang yang berjihad fi sabilillah. Allahu Akbar. Mati syahid dia. Mati syahid, berdarah-darah, dia bangun di hadapan Allah. Ya Allah, ni darah ni tumpah kerana-Mu ya Allah. Memang macam tu. Esok dia nak tunjuk ni darah ni, utuh tangan ni, hancur badan ni kerana-Mu ya Allah. Allah kata tipu. Kazabta. Kamu buat hari itu kerana agar orang kata kamu pejuang, kamu pendekar, kamu mujahid, kamu hebat. Itu kan. So bukan kerana aku kan. Masuk neraka. Satu. Yang kedua, seorang yang baca Quran. Baca Quran ke, mengajar Quran ke, atau apa-apa yang melibatkan Quran. So bila disebut ya Allah, aku dulu mengajar Quran, aku baca Quran, Allah kata tipu. Kamu bukan buat kerana aku, bukan kerana Allah, tetapi agar orang kata, orang juga, agar orang kata, yang ni qila, agar dikatakan, orang lah kata, agar orang kata kamu qari, kamu suara sedap, kamu fasih. So bukan kerana aku, neraka juga.
Yang ketiga, seorang yang dermawan, banyak infak, banyak sedekah. Ni kerana-Mu ya Allah. Tipu, Allah kata. Sama juga, kamu buat ini agar orang kata, kamu dermawan, kamu sedekah, kamu pemurah. So tiga-tiga ni tak diterima, walaupun kerja tu kerja besar memang. Apalagi kalau jihad fisabilillah, baca Quran, mengajar Quran, atau bersedekah, bagus sangat. Tapi sayang, dia silap pada hati dia. Dia ujung-ujung dia tak cek betul-betul, atau memang itu bulat hati dia bukan kerana Allah. Allah tu dah duduk nombor berapa dah? Yang pertama-tama tu adalah kerana nak tunjuk ni aku alim ni, aku hebat. Itulah dia, kita kata apa? Kesan kalau tidak ikhlas. Baik, maka kita nak tak nak, kita kena ikhlas lah. Kita mesti ikhlas. Kelebihan ikhlas, kalau kita ikhlas, kesan dia berterusan, dan kesan dia kita boleh pergi jauh. Masuk boleh pergi jauh, kita boleh datang sejuk ke panas, kita boleh datang letih ke, ada masuk ke tak ada masuk, kita boleh datang, kita boleh bersabar. Kalau nanti orang tegur, kita boleh menerima kelemahan-kelemahan orang-orang yang, ya, manusia kan ada kelemahan, terlambat, tak sedap ke, tak best ke apa, tetapi kita tahu kita sama-sama nak menuju Allah, sama-sama, dan kita sedar. Dan bila ada orang tegur kita, okey, ada orang tegur kita, oh terima kasih, alhamdulillah, okey, kita boleh berkawan. Ni siapa? Ni daripada mana? Kita boleh duduk satu shop, tidak ada masalah. Nampak tak? Ini kerana ikhlas. Dan kita mari di sini pun tidak ada rasa ganjil kan, ni tempat mana ni orang mana ni macam-macam. Orang sini nak buat apa lagi? Nak buat apa? Mari sini nak buat apa? Nak sembah siapa? So semua bila ikhlas, semua kerana Allah, mari dengan tenang. Ada terkurang, terlebih, tak apa, semua boleh terima. Kalau orang tegur ke, orang bagi hujah ke, orang bagi apa-apa yang membetulkan diri kita, terima kasih, dengan tenang. Kenapa saya kata begitu? Boleh pergi jauh dan bersatu dan kuat. Kerana ahli kitab Yahudi dikatakan, mereka yang akhirnya berpecah, akhirnya berlawan, akhirnya tak sama dengan orang lain, akhirnya bermusuhan dengan orang lain, kerana mereka tidak ikhlas. Allah uji mereka, akhirnya terbukti mereka tidak ikhlas. Allah sebut, وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Tidaklah mereka itu berpecah, ahli kitab, orang pandai, orang ada ilmu, ada orang maklumat, akhirnya berpecah, lawan Nabi, lawan kebenaran. Setelah datang kepada mereka keterangan, setelah datang keterangan, yang jadi berkelahi, jadi jahat, setelah datang keterangan. Pelik tu. Sepatutnya apa? Sepatutnya setelah datang keterangan, datang kebaikan, okey, bersatu kita. Sebab apa? Sebab petunjuk datang, kebaikan datang, bersatu kita. Sebab ada keterangan, ada hujah, ada benda yang semua kita sepakat. Bagus, jom kita bersatu. Sementara Yahudi yang Allah sebut, وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. Mereka berkelahi, mereka jadi jahat setelah datang keterangan. Kenapa itu? وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Tidaklah mereka diperintah melainkan sebenarnya agar sembah Allah dengan ikhlas. Sebagai nak beritahu apa? Sebelum ini mereka tidak ikhlas. Apabila diuji, sampai masa diuji, datang sungguh Nabi, mereka lawan. Habis selama ni kata ahli kitab lah, ada ilmu lah, dia jual saja, dia ambil kesempatan. Sama macam iblis yang apabila uji dia, mentang-mentang orang lama otai, dah lama banyak makan garam, tetapi Allah nak uji kan, datang makhluk baru, hormat sikit. Akhirnya dia selama ni tertipu dengan sendiri, aku otai, aku orang lama, aku hebat. Allah nak uji suruh hormat ke Adam, dia tak nak hormat. Nampak? Ini kenapa? Apabila hati kita tidak ikhlas, bila ada ujian apa-apa sikit, dia tak boleh pergi lama, dia jadi koyak lah, kecil hati lah, tak mau datang, tak mau berkawan, akhirnya nak bermusuh. Bukan dengan orang lain, sama-sama orang Islam.
Ini kerana tidak ikhlas. Sebab itu ikhlas itu penting. Baik, seterusnya macam mana kita nak dapat ikhlas? Ingat, kita semua ini akhirnya kembali kepada Allah. Kita nak terhenti di mana? Terhenti setakat orang tu, terhenti setakat ni, terhenti setakat ni. Sedangkan last sekali, inna ila rabbika ruj'a, sesungguhnya kepada Tuhanmu lah tempat kembali. Inna ila rabbikal muntaha. Dalam ayat lain pula Allah sebut, sesungguhnya last sekali kamu berjumpa dengan Tuhan kamu. Last sekali kita nak jawab depan siapa? Depan Tuhan. Dia bukan last sekali aku nak jawab ke Tok Imam ke, last sekali aku nak jawab ke isteri aku, last sekali aku nak jawab ke mak mentua aku, last sekali aku nak kena jawab tunjuk ke awek aku. Bukan. Last sekali aku nak kena tunjuk ke tunang aku. No. Last sekali. Inna ila rabbikal muntaha. Last sekali kita adalah nak berjumpa dengan Tuhan. So oleh sebab itu hati kita tahdirkan dia, hadirkan hati kita last sekali. Yang last nantilah, akhirat nanti. So kita sekarang ni kita buat betul-betul menghadirkan hati kita. Kalau kita solat tu kan lillahi ta'ala, secara lafaznya macam itulah, secara hati pun kerana-Mu ya Allah. Ni aku duduk ni malam ni tarawih kerana-Mu ya Allah. Aku sujud kerana-Mu ya Allah. Aku amin, aku dengar ayat, aku duduk lagi dalam i'tikaf, tadarus, kita baca Quran kerana-Mu ya Allah. Semua kerana-Mu ya Allah, kerana-Mu ya Allah, kerana-Mu ya Allah. Dengan itu mudah-mudahan Allah terima amalan kita di akhirat, dan di dunia ini kita boleh buat dengan tenang, dan kesannya sangat mendalam, dan kita sendiri pun jadi kuat. Kita juga boleh pergi jauh. Apa-apa pun ujian apa-apa ini kita boleh bertahan, insya-Allah. Itulah kelebihan ikhlas. Moga-moga Allah menjadikan kita orang-orang yang ikhlas, insya-Allah, minal mukhlasin, dari kalangan orang-orang yang diikhlaskan, disucikan hatinya setelah kita sendiri pun lillahi ta'ala buat kerana Allah. Kesannya sangat baik. Lepas pada ni ada salah apa-apa, kita mudah nak maafkan. Ada apa-apa, kita mudah nak tolong, insya-Allah. Apa yang baik pada Allah, apa yang baik pada diri saya sendiri. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar warzuqna lailatul qadar. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah.